Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan kesempatan lagi untuk berhimpun di dalam majlis ilmu, mengambil sedikit daripada peringatan-peringatan yang datangnya daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat. Kita membaca kitab di balik tabir kematian yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita mendapat banyak faedah insya-Allah untuk kebaikan dunia dan akhirat kita insya-Allah. Kita sambung pada muka surat 81. Firman Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi membicarakan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa ar-rasyidin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jisiyya." Ayat 81 dan 82 dari 71 dan 72 daripada surah Maryam. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Jadi maknanya kehidupan manusia itu bila kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dua hal. Sama ada syarri ataupun khairi, kebaikan ataupun keburukan. Jadi orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala ni, kalau dia syarrinya, makna lebih berat daripada khairihinya, makna keburukan lebih berat daripada kebaikannya, maka dia akan mendatangi neraka Allah Subhanahu wa taala dan dia mengetahui bahawa dia akan masuk dalam neraka sebelum amalan diberi lagi. Dia dah tahu dah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, waktu kita baca, orang-orang baca dalam surah Al-Waqi'ah kan, dan surah-surah yang selepas daripadanya, orang yang diberikan amalan daripada belakang ataupun daripada kiri, maka berubah hitam muka mereka. Jadi nak tunjuk tu, belum dihisap lagi, belum dibuka lagi lembaran-lembaran dia punya amalan lagi. Diberikan buku tu dia dah tahu dah. Jadi macam mana keadaan kehidupan dia lepas tu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu kemestian yang sudah ditetapkan. Makna orang yang menjadi ahli neraka, Allah Ta'ala dah tetapkan senarainya. Hidupnya macam mana tu semua dah ada dah. Tercatat semua ni di dalam Lauh Mahfuz Allah Subhanahu wa taala. Semua dah tersenarai. Kan? Jadi dengan sebab itu, kalau macam tu bagaimana ustaz? Kita dah senarai macam tu, tak payah buat apa-apa. Kita tak tengok, kita tak lihat. Dengan sebab itu kita tak mengetahui amalan kita, bagaimana kesudahan kita. Sebab tu kita disuruh maknanya beramal, berdoa, bertaubat. Kita tidak mengetahui. Allah Ta'ala dah menentukan. Kita tak tahu adakah ketentuan Allah Ta'ala itu baik, tak baik pada kita. Terkadang-kadang sesuatu qada digantungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ni jadi ahli syurga, tapi Allah Ta'ala menggantungkan qada dia. Dengan sebab suatu hal dia boleh jadi ahli neraka. Tuan-tuan nanti balik tengok dalam kitab Matan Arba'in An-Nawawi,
bagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang hidupnya daripada awal sampailah saat dia satu jengkal lagi, satu hasta lagi sebelum masuk. Maknanya dia ni buat amal baik, antara dia dengan syurga tinggal sejengkal lagi untuk masuk syurga, maka takdir mendahuluinya, maka dia buat perbuatan ahli neraka, masuk neraka. Ada. Kemudian ada orang yang sepanjang hidupnya buat amal maksiat, antara dia dengan neraka tinggal sejengkal lagi, tapi Allah mendahulu ketetapan dia masuk ahli syurga, maka di akhir dia akan jadi ahli syurga. Jadi ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi orang yang jadi ahli syurga ni, makna kita akan lihat perjalanan hidupnya itu ke arah kemana dia. Nanti kalau dia ni tanda-tanda ahli neraka, nanti di ujung-ujung tu dia ke arah itu. Akan nampak perubahan-perubahan daripada dulu masuk sembahyang di masjid, dah sekarang dah tak dekat dah. Dia dah berubah tu, dia berubah. Makna itu tanda-tandanya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi ini sebab tu kita disuruh berdoa. Berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta Allah Taala kalau dibalik-balikkan hati kita tu, jangan dibalikkan kepada benda-benda yang tidak bagus, yang tidak baik. Sebab tu kita disuruh makna berdoa selalu. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-du'a raddul qada. Doa ini dia boleh menolak sesuatu qada, ketentuan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dia boleh tolak. Sebab tu kita disuruh berdoa. Jangan jadi malas orang nak berdoa kepada Allah. Selain doa itu dia ad-du'a mukhul ibadah, doa ni kepala kepada ibadat. Jadi doa ni boleh menolak suatu qada, tuan-tuan. Hari ni orang malas nak berdoa kepada Allah. Seolah-olah dia ni lebih tahu. Dia tak perlu lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak payah nak minta rezeki, tak payah nak minta panjang umur, tak payah nak minta sihat. Kan? Ini masalah yang berlaku kepada kita. Yang dikatakan kita ni orang beriman kepada Allah, tapi kita menolak salah satu daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suruh doa, kita tak mau doa. Sedangkan doa ni sebahagian daripada ibadat, tapi kita tak nak melakukan. Kita meninggalkan ibadat yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita nak melahirkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ikut sunnah. Ikut sunnah. Orang yang mengikut sunnah itu tanda dia sayang kepada Rasul. Bagaimana hari ini kita nak menyatakan cinta kepada Allah, sedangkan Allah Ta'ala kata, kau nak cinta kepada aku, mesti ikut Rasul. Kalau Rasul ni kau tak ikut, maka aku tidak menerima kecintaan kau kepada aku, kata Allah. Jadi nak cinta kepada Allah ni, Rasul tu mesti diikut dulu. Bagaimana kita nak maknanya mencintai Allah, sedangkan sunnah-sunnahnya ditolak? Sedangkan sebahagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita berdoa. Kecil besar semua perkara suruh doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, bangun pada waktu malam bermunajat kepada Allah. Dalam peperangan Badar, Rasulullah pergi meminggirkan diri pada malam hari berdoa kepada Allah. Ketika mana Rasulullah dihalau ke Taif, dibaling oleh orang-orang Taif, dihalau oleh orang-orang Taif, masuk dalam kebun tamar, berdoa kepada Allah. Ini sunnah. Hari ni ada orang tak mahu. Lepas semayang, bukan nak suruh. Kalau lepas semayang pun tak boleh nak berdoa kepada Allah, waktu-waktu lain memang kita tak berdoa pun. Dan hari ini kita melihat kenapa doa kita tidak mustajab. Kerana kita tidak bersungguh dalam doa. Kan? Kita tidak bersungguh dalam doa, sebab tu doa kita tidak mustajab. Kita leka dalam doa. Allah tidak akan memperkenankan mana-mana orang yang meminta dalam keadaan dia lalai kepada Allah. Memang Allah Ta'ala akan tak bagi. Allah tidak akan bagi kepada orang yang lalai. Jadi dengan sebab itu adab-adab berdoa mesti dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana berdoa, dia angkat tangannya sampai nampak lambungnya. Lambung dia nampak putih, lambung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna tu adab ketika mana berdoa kepada Allah. Yang ni kita tak penuh.
kita tak memenuhkan adab-adab ini, menyebabkan mengapa punca di antara salah satu punca doa kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Nak berdoa, nak diterima akan doa, puji-pujilah Allah Ta'ala dulu. Kan? Hari ini kita tidak memuji Allah. Kita nak meminta kepada sesuatu, padanya sesuatu, kita tak puji dulu. Ibaratnya kalau kita minta kepada makhluk, kita akan puji dia. Kan? Maka dengan pujian itu dia akan rasa terkesan. Maka Allah Ta'ala kita kena puji. Kerana pujian itu memang selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pujian hadis kepada qadim. Makna pujian yang baru kepada yang makna kekal. Kan? Qadim pada Allah Ta'ala tu wajib, bukan sunat, wajib. Jadi dengan sebab itu pujilah Allah Ta'ala dulu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemudian Allah Ta'ala menyebut, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa daripada golongan-golongan yang masuk dalam neraka Allah. Siapa dia golongan yang terselamat? Iaitu orang yang bertakwa dan membiarkan orang yang zalim di dalam neraka Allah, neraka dalam keadaan berlutut. Jadi Allah Ta'ala dah sebut, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kan? Ini ciri-ciri orang bertakwa, beriman dengan perkara-perkara ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah, mereka mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menafkahkan harta mereka ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Jadi ini tuan-tuan, orang yang beriman ni orang beriman, syarat-syarat dia. Ini terselamat. Orang-orang yang terselamat daripada masuk di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hendaklah setiap orang melakukan muhasabah. Jadi muhasabah ni merupakan satu sunnah. Kita kena buat tiap-tiap hari tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebelum daripada tidur, di antara perkara sunnah yang disuruh, muhasabah diri. Kan? Ambil 5 minit muhasabah diri. Daripada bangun sampai balik ke katil. Meninggalkan katil sampai balik ke katil. Apa yang telah dilakukan sepanjang hari. Kan? Maka orang yang beruntung, kata orang yang beruntung iaitu orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Sebab tu dia suruh muhasabah, supaya hari ini yang kita lalui lebih baik daripada semalam, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Itu yang disuruh. Maka kalau kita muhasabah waktu sebelum daripada tidur, kita mendapati hari ini tak baik, maka kita kena memastikan bahawa besok adalah perbuatan yang baik. Sebab tu disuruh. Maka adalah menjadi orang yang malang. Semalam pun begitu, hari ini lebih teruk daripada semalam, besok lebih teruk daripada hari ini. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita muhasabah. Zuhur tadi lewat, asar tadi tak dapat berjamaah, maghrib pun lewat, masbuk pula. Tak? Kan? Isyak pun lewat. Kan? Subuh nanti lewat. Allahu Akbar. Itu maknanya rugi. Semalam baik, subuhnya on time. Kan? Masuk waktu sembahyang, cuma silapnya tak berjamaah. Kan? Silapnya tak berjamaah. Jadi tuan-tuan, kita hendak biar dia berubah. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang baik ini ialah orang yang disebutkan sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umur. Hari ini kita panjang umur. Bermakna kalau diberi 1 detik, 1 saat, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, bermakna umur kita panjang. Umur kita panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Orang yang panjang umur, semalam umurnya 52 tahun 2 hari. Hari ini diberi hidup 52 tahun 3 hari. Bermakna tambah sehari. Bermakna umur makin panjang. Rasulullah beritahu apa? Orang yang panjang umur, maka dia kata,
khairun nas man tala umur wa hasuna amalu. Baik amalannya. Makin baik amalannya. Jangan diberi Allah Ta'ala beri umur sehari demi sehari, maka berubah. Dia makin ke belakang, bukan ke depan. Jadi ini paling malang tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka disuruh muhasabah. Muhasabah ni kena buat tiap-tiap hari. Orang yang beriman kena muhasabah diri. Malam-malam muhasabah diri. Sebelum tidur muhasabah diri dulu. Apa yang dia dilakukan pada hari ini, sepanjang hari 24 jam Allah Ta'ala bagi, kan? Jadi kena ingat supaya kita dapat memastikan besok dengan amal-amal yang baik. Maka apakah ia lebih dekat kepada golongan orang-orang yang zalim atau kepada golongan orang-orang yang bertakwa? Ini muhasabah. Dia suruh muhasabah. Adakah kita ni hari ini kita melalui hari kehidupan 24 jam yang telah diberi pinjam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dekat dengan orang zalim ke atau dekat dengan orang baik, dengan orang bertakwa? Hari ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan kira 24 jam, hari ini berapa banyak dalam masjid? Berapa jam duduk dalam masjid? Orang yang duduk dalam masjid tu dah memang untung lah dapat dia duduk dalam masjid, kan? Kita yang tak duduk dalam masjid, untung dia duduk dalam masjid, tapi dia rugi, tak ada amalan. Dia tidak ada amanan. Dia tidak menuh. Dia masuk masjid, dia lupa nak berniat beriktikaf. Maka dia tidak dibeli pahala duduk dalam masjid. Jadi tuan-tuan rugi, kan? Sebab tu bila masuk ke masjid niat iktikaf, diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak duduk dalam masjid, bagaimana hari ini dilalui? Di mana masa yang paling banyak dipenuhkan? Di mana tempat dia? Ini perlu direnung-renungkan tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi muhasabah ni penting. Perhatikan diri anda, lalu renungkan sejarah kehidupan para salafus soleh. Cuba buat bandingan. Walaupun kita buat bandingan ni tak akan sama, kita tidak akan dapat menyaingi dan tidak dapat menyama mereka. Golongan-golongan salafus soleh tak akan dapat sama, kan? Kita tak akan sama tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bayangkan kalau Imam Syafi'i itu golongan salafus soleh, kan? Imam Syafi'i ni tuan-tuan, pagi je lepas sembahyang berjamaah dia akan mengajar orang. Orang datang mengajar, berhenti untuk solat duha, pergi bekerja, memenuhkan kehidupan, tuntutan kehidupan. Nanti sebelum zuhur balik, qiyalullah dulu, tidur untuk sembahyang berjamaah zuhur. Petang sambung lagi dengan mengajar. Malam sembahyang, kemudian menulis kitab, mengarang kitab. Kemudian masuk isyak, tidur awal. Kita pukul 12 baru tidur, kan? Dia tidur awal. Ni ulama tidur awal. Pukul 12 dah tidur dah. Pukul 2, pukul 3 bangun bermunajat kepada Allah sampai masuk waktu subuh. Maknanya hidup berkat, kan? Kehidupannya berkat tuan-tuan. Sebab itu kita nak contoh kehidupan orang ni, perjalanan orang-orang ini. Walaupun kita tak boleh nak menyamai, tapi mencontohi kehidupan orang soleh ni, mudah-mudahan kita akan dapat berkat, kan? Contohlah kehidupan mereka. Cara pakaian, cara perbuatan, cara percakapan, cara kehidupan. Cuba contoh. Hari ni kita tak nak ambil contoh-contoh orang ni. Kita kata dia lain, kita lain. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jangan membezakan. Sekalipun telah memperoleh anugerah kejayaan, mereka itu tetap menjadi orang yang takut kepada Allah. Kita dengan Imam Syafi'i, langit dan bumi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, seperti langit dan bumi. Tapi orang ni masih bekerja keras. Tak usah ambil ini, ambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul. Dia masih lagi bekerja keras, bangun pada tiap-tiap malam, sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki. Sedangkan ini orang yang telah dijamin oleh Allah, dosanya diampunkan yang dahulu dan yang akan datang.
Kenapa masih lagi perlu maknanya melakukan ibadat sampai bengkak-bengkak kaki? Kerana takutnya kepada Allah dan menzahirkan rasa syukur kepada Allah. Kalau seorang Rasul begitu keadaannya, kita ni siapa yang jamin kita masuk syurga? Abdul Rahman bin Auf, orang yang dijamin masuk syurga. Dia memberikan sedekah, dia menginfakkan hartanya tanpa memikir akan jadi fakir dan miskin. Ambil semua, ambil. Allah Ta'ala ganti, dia pun pening kepala. Diganti, dia bagi 700 ekor unta. Allah balas balik 700 ekor unta balik. Nah, Khubab, seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meletakkan satu tong di depan rumah. Tiap-tiap hari masukkan 70,000 dirham. Siapa nak ambil, ambil. Tapi saat dia nak meninggal dunia, dia menangis kerana 70,000 dirham dalam kotak tu tak habis-habis lagi. Dia bimbang 70,000 dirham besok akan ditanya dengan sebab dia susah masuk syurga Allah Ta'ala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tengok ni kehidupan orang-orang yang berjaya ni, mereka masih lagi takut. Banyak lagi kisah-kisah yang kita boleh ambil. Kehidupan para sahabat, para tabi'in dan sebagainya. Mereka ni dah berjaya dah tuan-tuan. Berjaya maksudnya apa? Kehidupan dunia mereka berjaya, di akhirat mereka berjaya. Tapi mereka ni masih lagi kuat beribadat kepada Allah. Tak ada makna memikirkan penat. Mereka bangun, penat duduk dalam majlis ilmu mengajar dan sebagainya. Tapi malam mereka bangun untuk maknanya memenatkan diri semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni kalau kita penat tuan-tuan, kita dah tak pergi belajar dah. Kan? Kalau kita penat, kita dah tak datang sembahyang masjid dah. Mereka berbeza tuan-tuan. Yang ni, contoh-contoh yang ni, yang kita nak tiru kerana apa? Mereka ni adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perhatikan pula sejarah kehidupan baginda Rasulullah. Jadi kalau sejarah tu diubah, kan? Perhatikan sirah. Sejarah ni tak sesuai kepada kehidupan Rasulullah tu, tak sesuai ditaruh sejarah. Kita lebih maknanya molek dan lebih bagus diletakkan sebagai sirah. Kerana sirah ni dia tidak ada penipuan, dia tidak ada penyelewengan. Sejarah ni boleh ubah, kan? Ada fakta-fakta yang boleh berubah. Jadi kalau sirah ni adalah sesuatu maknanya kisah yang terjaga sampai sekarang, tak akan berubah-ubah. Kalau orang nak seleweng, maka ada orang perbetulkan. Jadi tersimpan dia tuan-tuan dengan baik. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tengok sirah nabawiyah, pemimpin para rasul. Dia pemimpin para rasul. Muhammadur Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia merupakan maknanya penyudah bagi segala para nabi dan rasul. Baginda pasti mendapatkan kemuliaan kerana beliau adalah pemimpin para nabi dan imam orang-orang yang bertakwa. Ambillah pelajaran bagaimana penderitaan baginda saat berpisah dengan dunia dan bagaimana sulitnya perjalanan baginda menuju syurga yang kekal abadi. Kita tengok tuan-tuan, seorang rasul waktu nak wafat pun susah, menemui kesusahan juga. Walaupun itu adalah sebaik-baik maknanya kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuh kematian itu sebaik-baik kematian dan sebaik-baik maknanya perilaku yang telah dilakukan oleh malaikat maut ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik layanan. Malaikat maut ni ketika mana mencabut nyawa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik layanan, dengan selembut-lembut. Tapi Rasulullah sendiri pun merasakan sakitnya mati. Rasulullah sebut sendiri sakitnya mati. Tuan-tuan, kita ni siapa tuan-tuan? Kalau kita tidak ada amalan, kalau kita tidak ada maknanya banyak bakti kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana agaknya layanan malaikat maut kepada kita? Wallahu a'lam. Dan bagaimana kita melihat betapa sulitnya perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya sulit. Kita hari ini senang, tuan-tuan. Kita hari ini senang. Rasulullah kehidupannya sulit.
Bayangkan umurnya masih kecil, bapanya meninggal dunia. Nah, umurnya 9 tahun ibu meninggal dunia. Tak mendapat kasih sayang ibu bapa. Kehidupan perjalanan sebagai yatim piatu, tak ada siapa yang ambil berat. Beri kepada pak saudara. Dipelihara oleh pak saudara dia. Perjalanan hidup, tuan-tuan, kecil-kecil lagi dah bekerja. Umur 10 tahun dah mengembala kambing. Kan? Anak kita hari 10 tahun suap lagi, tuan-tuan. Kan? Hidup mereka senang. Kita tengok perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun di Madinah penuh dengan penderitaan. Dihalau, dicerca, diherdik, dizalimi, disakiti, sampai sehingga Rasulullah dihalau daripada Mekah. Lari ke Taif, di Taif orang Taif baling dia pula. Halau dia pula. Bayang tuan-tuan kehidupan 10 tahun kesusahan hidup. Makan tidak menentu, kan? Kita hari ni tak makan tak menentu pun kalau pergi masjid sedap juga makan. Kan? Rasulullah tak makan tak menentu. Kerana 2 bulan tak pernah makan benda yang sedap. Kan? Tak pernah makan benda yang sedap. Hanya yang putih dan yang hitam yang Rasul makan dan minum. Tapi Rasulullah rasa senang dengan kehidupannya. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pergi ke Madinah, hidupnya 13 tahun di Madinah, 10 tahun di Madinah. Barulah di hujung-hujungnya Rasulullah mendapat keselesaan sedikit. Apabila Islam tu telah diterima, Islam telah berkembang, baru Rasulullah. Itu pun istilah kita kata kesenangan yang dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan macam kita istilah kesenangan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya rumah, tuan-tuan, tak besar mana. Tak sebesar rumah kita. Gambaran tidak besarnya rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biliknya kalau nak tidur tak boleh melunjurkan kaki. Rasulullah ni rumahnya tak besar. Nak tengokkan bahawa tidak besarnya rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidur dalam bilik tak boleh nak lunjurkan kaki. Kenapa? Biliknya terlalu kecil. Terpaksa tidur dalam keadaan membengkokkan kaki. Tapi hidupnya selesa. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah tidak pernah mengeluh. Malam hari tidak pernah meninggalkan dengan bertahajud kepada Allah. Ni kita nak lihat perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak menuju kepada syurga yang kekal. Tengok bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud mengatakan, kami mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah ibunda kami iaitu Aisyah. Sebab Rasulullah Aisyah ni isteri-isteri Rasulullah disebut dengan nama Ummahatul Mukminin. Maknanya ibu bagi orang-orang mukmin. Walaupun Aisyah tu muda, tapi isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya disebut sebagai Ummahatul Mukmin. Makna ibu, kan? Kerana Rasulullah, bila Rasulullah mewafat, tak ada orang yang boleh berkahwin dengan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Kalau sekiranya dia berkahwin dengan orang lain, maka terlucutlah dia punya gelaran Ummahatul Mukmin. Kan? Dah sama seperti mana perempuan-perempuan biasa. Jadi itu berbeza, tuan-tuan. Saat-saat terakhir menjelang wafatnya, ketika mana Ibnu Mas'ud datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menatap kami dengan lenangan air mata. Lalu baginda bersabda, selamat datang kepada kalian semua. Orang datang ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata ahlan wa sahlan. Kan? Ahlan wa sahlan. Semoga Allah Ta'ala memuliakan kalian. Ni doa. Sebab tu, tuan-tuan, orang kalau pergi ziarah orang mati, orang sakit, kerana doa orang sakit ni mustajab. Sebab Rasulullah dia tahu tu didoakan. Kenapa? Doa orang sakit ni mustajab. Kenapa? Dia tak ada dosa, kerana dosanya dikafarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala melindungi kalian dan semoga Allah menolong kalian. Ni semua bentuk-bentuk doa. Aku berpesan, ni sampaikan wasiat. Orang yang nak dalam sakratul maut, dalam keadaan maknanya sakit,
menyampaikan wasiat, itu disuruh. Aku berpesan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Ini pesan Rasul, suruh bertakwa. Kalau kita tuan-tuan pesan lain, jaga-jaga tu, ayah tinggalkan kereta tu, jaga elok-elok, kan? Mahal tu ayah beli tu, kan? Pakai elok-elok, jangan bergaduh, ya. Rasulullah dia pesan lain, pesan kepada Ibnu Mas'ud supaya bertakwa kepada Allah. Dan Allah pun telah berpesan kepada kalian bahawa sesungguhnya aku ini hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata kepada kalian. Rasulullah ni ialah orang yang memberikan peringatan, naziran wa basyira, iaitu menyampaikan peringatan-peringatan yang menakutkan. Sampaikan cerita tentang neraka, balasan orang kalau minum arak, berjudi, berzina, kan? Orang yang pecah amanah, kan? Orang yang menganu domba. Sampaikan, Rasulullah beri ingat, ni balasan-balasan dosanya apa, kan? Dan nazira, basyiran, khabar gembira, orang yang mendirikan salat, apa orang dia akan dapat. Orang yang maknanya menolong orang lain dalam saat kesusahan, apa yang dia dapat? Maka diberitahu tentang bagaimana bentuk syurga yang akan diperolehi. Ingatlah, jangan kalian bersikap sombong di hadapan Allah di negerinya terhadap hamba-hambanya. Hidup dekat atas dunia ni jangan jadi orang yang kibir, orang yang bongkak, orang yang sombong, kan? Kerana kesombongan kita ni tuan-tuan, tidak boleh meruntuhkan maknanya bukit-bukit. Sebab tu hidup, kalau Allah Ta'ala bagi nikmat, jangan jadi orang sombong. Allah Ta'ala bagi ilmu, jangan jadi orang sombong. Allah Ta'ala beri pangkat, beri kedudukan, jangan jadi orang sombong. Hidup dekat atas dunia sombong, kita kena ingat, kita sombong ni, bumi ni bukan milik kita, Allah Ta'ala yang punya. Tak layak untuk kita sombong. Allah Ta'ala beri kekuatan, Allah Ta'ala beri kuasa, beri kecantikan, beri harta. Jangan sombong. Ni, kau nak sombong, ni bumi ni Allah Ta'ala yang punya. Tak layak sombong. Nak mengingatkan orang yang hidup dekat atas dunia, ada kekayaan banyak sekalipun, kau jangan sombong. Ni bumi Allah Ta'ala punya. Allah Ta'ala bagi kau pinjam sekejap duduk, sampai saat kau mati. Orang yang diberi kekuatan, kuasa, jangan sombong dekat atas bumi Allah. Ni bumi ni Allah Ta'ala yang punya. Kuasa yang kau dapat itu pun Allah Ta'ala bagi. Bila-bila Allah Ta'ala boleh tarik. Waktu kena ingat tuan-tuan, jangan bersikap sombong di hadapan Allah dan di negerinya, kan? Ni alam ni Allah Ta'ala punya. Sebab tu ada kekayaan, jangan rasa sombong, kan? Sehingga mana kalau orang minta sedekah, orang-orang miskin datang minta tolong, jangan diherdik. Kalau tak nak bagi tak apa, tapi jangan herdik, kan? Engkau ni asyik minta aja, pergilah kerja. Jangan. Kalau tak nak bagi cukup, tak apa, tapi jangan diherdik orang miskin. Allah Ta'ala larang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kerana apa? Bersikap sombong di hadapan Allah di negerinya terhadap hamba-hambanya. Sebab ni kita hidup kat atas dunia, kan? Bermuamalah dengan baik dengan apa ni, makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Saat kematian sudah dekat, kata Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat kematian tu dekat. Sebab tu kita kena ingat, panjang macam mana pun umur yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, maka kematian ini umpama pintu depan dengan pintu belakang je. Tuan-tuan kena ingat, panjang macam mana pun umur tuan-tuan Allah Ta'ala bagi, maka maut ini, kematian ni, antara hidup dan mati umpama azan dan iqamah aja. Tuan-tuan ingat, lama tak antara azan dan iqamah? Tak lama. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tak lama. Tuan-tuan diberi 100 tahun pun, itulah perumpamaan pintu depan dengan pintu belakang. Kalau orang berjalan, sampai tak akan pintu belakang? Sampai. Kalau hari ini orang azan, dia azan masuk waktu,
Nak tunggu masuk iqamah, sampai tak akan iqamah? Sampai. Jadi dengan sebab tu tuan-tuan kena ingat. Panjang umur pun kena ingat, pendek umur pun kena ingat. Orang muda pun kena ingat, orang tua lebih-lebih lagi kena ingat. Sebab Rasulullah kata apa? Bahawa saat kematian yang sudah dekat. Berhati-hatilah. Ingat-ingatlah. Orang yang dah masuk umur 60 lebih-lebih lagi kena ingat dengan Allah. Sebab apa? Rasulullah dah kata dah, umur aku 60 ila 70. 60 ke 70 tahun. Dah masuk umur 70, lingkungan 60, 65, 67, dah sampai 70. Ingat kepada Allah. Jangan lalai lagi tuan-tuan. Jangan lalai lagi. Jangan kita sibuk dengan alat dunia lagi. Kan? Kalau sekiranya yang kita buat dunia itu memberi manfaat kepada akhirat, tak apa. Tapi malangnya kalau kita lalai, umur 70 tahun menjoran lagi. Menjoran lagi. Duduk kat parit tu. Kan? Umur 70 tahun menjoran. Orang 70 tahun duduk dalam masjid, tuan-tuan. Ni duduk tepi longkang. Kan? Sampai tertidur, ikan tu tengok, Allah kesian betul. Ikan tu pun kesian tengok. Kan? Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang umur-umur 60 tahun, mari masuk dalam masjid. Duduk dalam masjid. Ibadat. Duduk berjamaah. Baca Quran. Duduk dalam majlis-majlis ilmu. Kerana banyak akan duduk dalam tempat-tempat yang macam tu. Bukan berada dekat warung-warung lagi. Kan? Umur 60 tahun, no. Duduk kat warung tu. Daripada apa sembahyang subuh, pukul 10, waktu duha baru balik lah. Kan? Jadi tuan-tuan rugi. Kita rugi. Kita menghabiskan masa banyak. Sedangkan Rasulullah SAW beritahu bahawa kematian ni dekat dengan kita. Bahawa malaikat kematian ni meninjau-ninjau. Maka tempat kembaliku ialah kepada Allah, kepada Siratul Muntaha, kepada syurga Al-Ma'wa, dan kepada gelas yang terisi penuh. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggalkanku nanti, sampaikanlah salam hormatku kepada kalian dan kepada orang-orang yang masuk ke dalam agama kalian. Tengok tuan-tuan, Rasulullah hidup 1400 tahun dulu, dia ingat orang yang sebelum-sebelum. Yang belum lagi itu dia dah ingat dah. Dah melahirkan rasa salam tu. Sebab salam ni tanda kasih sayang. Sebab ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah, salah seorang daripada Abdullah, seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam, Abdullah bin Salam, aku melihat kebenaran Nabi itu. Apabila dia masuk dalam Madinah, aku melihat dia benar-benar Nabi. Kerana aku baca dalam kitab, seorang Nabi, dia mengajarkan benda-benda yang baik. Maka perkataan yang mula-mula aku dengar daripada Rasulullah, sebarkan salam, nascaya kamu akan berkasih sayang. Tengok tuan-tuan, Rasulullah 1400 tahun telah dahulu menyampaikan salam kepada kita, tanda kasih dia kepada kita. Hari ni apa kasih balasan kita kepada orang yang kasih kepada kita? Hari ni tuan-tuan, kalau kita tanya, apa balasan orang yang kasih kepada kita? Apa balasan kita? Apa balasan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang kalau sekiranya dia membalas kasih sayang orang, dia ikut kepada orang yang dikasih. Dia mesti mengikut kepada orang yang kasih. Selalu ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah Rasulullah? Duduk dalam majlis ilmu. Ini sunnah. Hari ni berapa ramai orang duduk dalam majlis ilmu? Kan? Kalau di kampung-kampung majlis ilmu tak ada orang, tuan-tuan. Duduk di bandar ni boleh tahan lagi. Kan? Di kampung-kampung tak ada orang. Kita pun sedih tengok. Nak mengajar kat kampung je tak semangat. Orang tak ada. Kan? Mana pergi orang kampung? Duduk di bandar ni alhamdulillah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa balasan ingatan Rasulullah 1400 tahun dulu, sampaikan salam kepada kita, tanda kasih sayang dia pada kita. Apa balasan kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
lain tidaknya mesti mengikut akan sunnah Nabi SAW. Mesti ikut sunnah. Itu tanda orang kasih. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, diriwayatkan saat wafatnya Nabi baginda Rasulullah SAW, maka bersabda kepada Jibril, saat dia nak wafat, saat baginda Rasulullah SAW nak wafat, siapakah yang akan mengurus umatku sepeninggalanku? Belum nak wafat ni tanya Jibril dulu, wahai Jibril, aku nak tanya kau, kiranya aku mati, siapa yang nak urus urusan umat Islam? Umat ni aku dah tak ada, siapa yang nak urus? Jibril pun pening kepala, sebab dia tak ada ilmu, jawapan tak ada. Allah Ta'ala tak bagi jawapan, dia tak boleh keluarkan jawapan kalau Allah Ta'ala tak bagi jawapan, tuan-tuan. Kan? Hari ni kalau tuan-tuan tanya saya boleh bagi jawapan. Kan? Tapi ini Rasul yang tanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, wahai kekasihku, wahai sahabatku, aku nak tanya, bila engkau ambil nyawa aku, bila malaikat maut ambil nyawa aku, siapakah yang akan mengambil berat tentang ahwal orang Islam? Siapa yang nak mengurus umat Islam sepeninggalan aku ni? Maka Allah Ta'ala pun mewahyukan, beritahu kepada Jibril, wahai Jibril, kau tolong khabarkan kepada kekasih aku, sampaikan berita gembira kepada kekasihku bahawa aku tidak akan mengecewakannya dalam urusan umat dia. Maknanya umat Islam ni akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, umat Islam ni dia tidak akan hancur dengan sebab maknanya penyakit, dengan sebab wabak. Umat Islam tidak akan hancur. Umat Islam tidak akan hancur dengan sebab suatu musibah. Tidak akan hancur. Islam tidak akan hancur. Allah Ta'ala akan pelihara dia. Mari mana musibah apa pun, penyakit macam mana pun, orang Islam tidak akan hancur. Allah Ta'ala pelihara. Allah Ta'ala beritahu urusan umat dia. Agama yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW akan kekal sampai hari kiamat. Tak ada orang nak boleh binasakan, nak melenyapkan agama ni. Tidak ada orang boleh melenyapkan. Marilah macam mana hebat pun orang-orang yang datang dengan dia punya pandangan dia, dengan dia punya pemikiran dia. Hari ni kita tengok liberalisme, ateisme, tuan-tuan tengok macam-macam pahaman ada, kan? Etis ada, liberal ada, mari menyerang orang Islam. Allah Ta'ala selamatkan. Islam tetap orang selamat, Allah Ta'ala selamatkan. Ada satu-satu puak yang Allah Ta'ala akan bangkitkan untuk tolong menyelamatkan agama ni. Hari ni tuan-tuan, kita di Malaysia diserang dengan berbagai-bagai pahaman dan aliran pemikiran, kan? Diserang dengan berbagai-bagai. Hari ni manusia mengaku ada jadi Tuhan pun ada, tuan-tuan, kan? Walaupun lama dah habis dah mah, tapi masih ada pengikut-pengikut yang mengaku lagi, nampak tu. Dia punya pin belum hidang lagi. Dia jadi Tuhan lagi. Manusia tak boleh fikir langsung. Maknanya rosak manusia. Tapi Allah Ta'ala selamatkan. Orang yang mengikut agama ni bukan calang-calang orang, tuan-tuan. Mutakharrij min Azhar. Ni keluar daripada Universiti Azhar tu. Kan? Ikut tu. Kalau Allah Ta'ala nak pesong dengan Allah, ini yang paling kita takut. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Keluar daripada Azhar, tapi Allah Ta'ala nak pusingkan dia. Tu, dia ikut orang yang tak boleh nak diterima tu. Tuan-tuan, orang mengaku Nabi ramai. Yang mengaku Nabi itu tak semenggah, jaga zoo je, tapi ramai orang boleh ikut. Allah, ramai orang boleh ikut. Yang orang ikut ni semua orang terpelajar pula. Tengok bagaimana Allah Ta'ala nak pusingkan hati manusia. Waktu kita takut dan kita bimbang, kalau kira-kiranya ia berlaku pada diri kita,
Jadi dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan dan sampaikanlah berita gembira kepadanya, bahawa ia akan menjadi manusia pertama yang dibangkitkan, bahawa ia akan menjadi pemimpin mereka ketika mana mereka semua dikumpulkan, dan bahawa syurga akan dilarang bagi seluruh umat manusia sebelum semua umatnya lebih dahulu memasukinya. Allahu Akbar. Allah Ta'ala bagi jaminan, tuan-tuan. Syurga tak boleh masuk, nabi-nabi dulu tak boleh masuk, walaupun Nabi Adam tu nabi yang paling awal, dia tak boleh masuk dulu. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak masuk dulu, dan umat-umat Nabi Muhammad tak masuk dulu, maka umat-umat lain, nabi-nabi lain tak boleh masuk. Ini janji Allah Ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar, tuan-tuan, kita rasa bangga. Allah, hari ni aku beruntung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah kalau kita ni beruntung, kena macam mana nak buat, tuan-tuan? Dengan sebab maknanya kita boleh masuk syurga atas sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita kena buat? Tidak lainnya kena ikut sunnah. Kena ikut sunnah. Menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang kita dapat, tapi kita tak pernah nak rasa syukur dengan nikmat Allah. Kita tak pernah rasa syukur. Allah Ta'ala dah janji sebelum Rasulullah wafat, Allah Ta'ala beri jaminan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Muhammad, maknanya ya Habib, maknanya wahai kekasihku, sesungguhnya syurga tidak akan dibukakan kepada nabi-nabi yang lain, kerana syurga itu miftahnya, kuncinya terletak pada tangan engkau. Sehingga umat engkau dan umat-umat engkau masuk ke dalam syurga keseluruhannya. Bagi orang yang berjaya, baru nabi-nabi lain baru ikut di belakang. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan sebagainya. Allahu Akbar, tuan-tuan. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan sebab umatnya yang banyak. Berbangga. Jadi umat dia banyak, tapi Rasulullah sedih yang banyak ni macam-macam hal pula, kan? Banyak Rasulullah berbangga kerana umat Nabi Muhammad ni banyak. Tapi Rasulullah kalau ada pada waktu sekarang, Rasulullah paling sedih lagi tengok orang-orang Islam dengan macam-macam hal orang Islam sekarang, kan? Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan, mendengarkan jaminan Allah Ta'ala tersebut, baginda bersabda, sekarang aku merasa lega sebab Allah Ta'ala dah bagi jaminan kepada aku, kan? Jadi dengan sebab itu, bila kita mendengar hadis ini yang diriwayatkan oleh Tabarani, mudah-mudahan, tuan-tuan, kita usaha, kita maknanya sambutlah kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikut dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Cubalah sekecil-kecil sunnah kita hidupkan, kan? Kecil-kecil sunnah kita hidupkan, tuan. Nanti balik masuk rumah bagi salamnya, Assalamualaikum. Kecil-kecil sunnah, kan? Rasulullah tak masuk rumah melainkan bagi salam. Cubalah hari ni balikkan kita menghidup sekecil-kecil sunnah. Sampai kat rumah, ada orang tak ada orang, bagi salam, Assalamualaikum, kan? Ini main terjah aja. Orang rumah kata, ingat pencuri tadi. Dah dikata kita pencuri pula. Luar memang kita salah. Masuk rumah, memang kita pegang kunci, itu rumah kita, tapi tak menghidupkan sunnah. Cubalah, tuan-tuan, hidupkan sunnah. Balikkan paling kecil sunnah. Menghidupkan sunnah. Beri salam je nak masuk rumah. Mudah-mudahan dengan kita menghidupkan itu, hari ini kita buat, kita telah menyatakan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok memandang kita dan mengaku kita sebagai umat dia, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita berhenti setakat itu dulu, dan kita akan sambung bicara kita pada masa yang akan datang sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma. Allahumma zidna 'ilma. Jazallahu
anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah.